Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Pada November tahun lalu, Menteri Kewangan ketika ini diberi taklimat tentang kes cukai ini di mana beliau datang berbincang dengan saya untuk bertanya mengapa saya berkeras mahukan pengeluaran KWSP. Selepas beliau dapat tahu tentang dermaan negara asing dan dana dipulangkan 4 bulan kemudian dikenakan cukai, beliau pergi ke LHDN dan meminta agensi itu berbincang dengan saya untuk jalan penyelesaian. Bagaimanapun minggu lepas, beliau diberitahu oleh bosnya untuk tidak lagi terlibat dengan kes cukai ini dan diserahkan kepada bosnya. Tiba-tiba rundingan dihentikan dan notis bankrupt ini diserahkan kepada saya. Saya yakin masa notis muflis ini adalah berkaitan dengan 3 isu. Nombor 1, undian dijalankan penyelidikan. UUM dan utusan TV melibatkan 60,000 responden menunjukkan yang saya adalah Perdana Menteri pilihan bagi PRU15 dengan separuh dari undian. Manakala PM pada masa ini jauh di belakang dan hanya menduduki tempat keempat. BN pula gabungan pilihan pertama dalam undian manakala PN di tempat tercorot. Nombor 2, keputusan PAU UMNO untuk tidak bekerjasama dengan Bersatu PN ketika PRU15. Nombor 3, kesimpulan terkini kes pelupusan harta di mana pendakwa raya gagal membuktikan barangan dan wang yang disita diperolehi daripada dana 1MDB. Malah hakim turut menolak afidavit pendakwa raya yang dikemukakan pada saat akhir. Hakim dijangka akan membuat keputusan untuk kes ini bulan depan. Nombor 4, bermulanya rayuan kes SRC International di mana kami mempunyai 307 alasan kukuh mengapa hakim tidak berpengalaman yang tidak memiliki pengalaman kendali kes jenayah dan tiba-tiba dipindahkan dari Mahkamah Sivil menggantikan hakim jenayah berpengalaman selepas perbicaraan bermula membuat keputusan salah dengan mensabitkan saya. Peguam saya yakin saya mempunyai peluang yang baik dalam rayuan ini. Apatah lagi ahli keluarga salah seorang saksi pendakwaan didapati menerima ratusan juta dari Jolo selepas sabitan saya. Apakah kesan akibat dari notis bankrupt ini? Nombor 1, saya akan kehilangan status ahli Parlimen Pekan dan pilihan raya kecil akan diadakan. Nombor 2, saya tidak lagi layak untuk bertanding dalam pemilihan parti dan pilihan raya. Nombor 3, saya akan kehilangan semua wang simpanan yang saya kumpulkan semasa bekerja dalam perkhidmatan kerajaan di mana ia sekarang digunakan untuk menyerah hidup dan membayar peguam saya. Bagaimana saya nak membela diri dan membersihkan nama saya dalam kes-kes mahkamah jika saya dibankruptkan? Akaun bank saya dibeku, pendapatan dari jawatan ahli parlimen dihentikan dan akibatnya saya tidak dapat mengupah peguam bela. Nombor 4, saya tidak akan mempunyai wang lagi untuk bayar fee peguam saya bagi menjalankan tugas pembelaan di mahkamah. Nombor 5, saya tidak akan terima kembali barangan dan wang yang disita biarpun saya menang kes itu. Melihat ke depan, saya tidak akan tunduk kepada individu yang menyalahgunakan undang-undang negara ini untuk menzalimi saya atas dasar politik dan ketamakan untuk berpaut pada kuasa. Nombor 2, saya akan terus berusaha demi rakyat Malaysia. Nombor 3, saya telah meminta peguam untuk mendapatkan perintah penangguhan hukuman. Saya juga dengan rendah diri meminta semua akaunten cukai, peguam percukaian dan NGO untuk meneliti kes percukaian ini bagi memberi pandangan sama ada ia mempunyai merit atau sebaliknya. Tidak ramai yang mengetahui terutamanya di kalangan mereka yang masih cuba untuk terus menggertak dan mengugut saya bahawa pengalaman yang saya lalui dari hari ke hari sejak 3 tahun lalu telah menjadikan saya lebih kuat dalam mendepani cabaran seperti ini. Saya tahu jauh di sudut hati saya bahawa niat di sebalik pemberian notis ini melangkaui sekadar prosedur perundangan dan pelaksanaan yang harus dipenuhi oleh pihak berkuasa. Setelah saya menghadami pemberian notis tersebut, saya tidak boleh melepaskan coritan pemikiran yang membelenggu saya sejak sekian lama. Sejurus tamatnya Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, wujud beberapa insiden dan tuduhan tidak disenangi yang dihunuskan kepada saya dan beberapa individu lain dalam parti.
Mungkinkah dalam kerakusan setengah pihak dalam persiapan pemilihan parti yang dijangka berlaku tidak lama lagi akan ada yang berkompromi dengan musuh secara tidak langsung mendedahkan diri mereka yang sebenar kepada saya? Satu yang pasti buat saya adalah kegopohan mereka akan memakan diri, kerana ia telah membuktikan kepada saya sesuatu yang telah lama saya syaki, iaitu terdapat lebih dari satu pihak seakan invisible hand yang mahu bergelut untuk mengawal kuasa dalam parti UMNO dan kemudiannya mendapat kuasa di Putrajaya. Kerana sesiapa sahaja yang berjaya memimpin UMNO, parti yang mempunyai kuasa, pengaruh dan pengalaman tiada tandingan, mempunyai peluang besar untuk memimpin negara suatu hari ini. Ini adalah impian yang sekian lama disorok oleh ramai pihak di dalam parti. Sewaktu UMNO dan BN mengalami kekalahan besar di pilihan raya terdahulu, saya telah cuba melakukan yang terbaik sebagai seorang pemimpin dan melepaskan jawatan saya sebagai presiden parti dengan rasa bertanggungjawab. Selepas itu, tahun-tahun seterusnya yang saya jalani sebagai ahli biasa parti tanpa sebarang jawatan dan tempat dalam kerajaan telah mengajar saya sikap rendah diri dan menambah kefahaman akan erti sebenar seorang pemimpin. Kefahaman ini membuahkan kearifan yang membolehkan saya melihat dengan jelas setelah sekian lama dan membezakan di antara musuh dan rakan dalam selimut, menerima kenyataan hidup saya sekarang dan menguatkan iman untuk mendepani cabaran akan datang. Meneruskan perjuangan untuk menembus maruah dan kekilafan terdahulu sewaktu saya memimpin negara dan parti, bukan sahaja untuk meyakinkan diri saya, tetapi untuk parti yang amat saya sayangi dan ahli-ahlinya yang layak mendapat kepimpinan terbaik. Saya telah berikrar untuk berkhidmat kepada parti keramat yang telah menambah baik kehidupan jutaan rakyat di setiap lapisan generasi dengan sikap nasionalis, berwawasan dan bertanggungjawab. Akan saya penuhi ikrar ini mengikut kemampuan yang saya ada sekarang sehingga nafas terakhir dan memastikan rakyat Malaysia terutamanya dalam masyarakat pekan khususnya merasai hikmat yang akan terus saya semaikan. Saya juga telah berjanji kepada diri sendiri untuk terus kuat dan tidak mengalah dalam menegakkan kebenaran demi membela diri. Saya akan terus berdiri teguh melawan setiap percubaan untuk membuli dan menakutkan saya oleh mereka yang berkuasa supaya suatu hari nanti saya akan menamatkan tradisi mengkhianati yang telah menyusup menjangkiti pembuluh darah UMNO dan membunuh setiap legasi hikmat dan perjuangan parti yang diasaskan dahulu. Jika mereka yang bersubahat ini telah lupa atau tidak sedar, saya ingatkan semula mereka bahawa kesombongan UMNO tidak lama dahulu ditundukkan oleh rakyat. Saya tidak tahu apa yang mereka sedang fikirkan. Tetapi untuk saya sendiri dan kebanyakan pemimpin akar umbi parti, kami sedar dan faham bahawa kuasa sedar sudah lama dan akan sentiasa berada di tangan rakyat. Untuk mendapatkan berita yang penuh, sila layari malaysiakini.com. Tulisan ini ditulis oleh Najib Razak, iaitu merupakan ahli Parlimen Pekan dan bekas Perdana Menteri. Tulisan ini merupakan pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi daripada Malaysia Kini. Tulisan ini juga merupakan tulisan dan pandangan peribadi penulis dan tidak mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Kita jumpa lagi. Selamat Tengah Hari Malaysia. Bye-bye.